Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan daripada Ustaz Salman. Baik, sekiranya kedua-dua pihak telah pun bersedia. Ustaz Salman, baik, dipersilakan 1 jam 15 minit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terus masuk kepada tajuk perbincangan dan pembentangan saya pada hari ini. Saya tertarik apabila Al-Fadhil Ustaz Tengku mulakan dengan membawa kenyataan kritikan saya terhadap Wahabi. Beberapa tulisan saya mungkin beberapa tahun dahulu kritikan saya terhadap Wahabi. Saya tertarik dan saya sangat berbesar hati kerana itulah pandangan saya mengkritik. Tetapi malangnya kalau tuan-tuan perasan beberapa bulan dulu Ustaz Tengku buat list Wahabi dalam Facebook. Nama saya ada dalam tu juga. Jadi apabila beliau buat list Wahabi, mungkin copy paste je kot, tak kaji tak apalah. Tapi bila buat list Wahabi, nama saya dalam tu. Hari ini datang membawakan saya telah mengkritik Wahabi. Jadi saya pun tak tahulah dia rasa saya Wahabi ataupun tidak. Ala kulli hal, bila dipersoalkan kenapa saya kata saya tak tahu tentang Wahabi, bila ditanya kan, sebab inilah saya tak tahu tentang Wahabi. Kerana orang-orang begini membuatkan kita tak tahu tentang Wahabi. Kita tak tahu apa kriteria yang mereka letakkan kepada Wahabi kerana dia bersimpang siur. Semua perkataan-perkataan yang diucapkan tadi tentang sifat dan sebagainya, ada anda dengar perkataan nama Muhammad bin Abdul Wahab? Ada dinakalkan daripada Muhammad bin Abdul Wahab? Lalu anda letakkan kesalahan kepada Wahabi. Dan anda dengar khilaf. Utsaimin sebut, Al-Albani bantah. Jadi kalau sesama mereka khilaf, bagaimana anda boleh kata itu mewakili pandangan Wahabi dan menyesatkan mereka? Ini beberapa persoalan yang saya akan masuk dengan lebih mendalam lah dalam sekejap lagi. Jadi saya mengambil pendirian untuk membentangkan pada hari ini bahawa aliran Wahabi sebagaimana yang mungkin takrif ringkas yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Engku sebentar tadi, aliran yang diasaskan ataupun mengikut ideologi Muhammad bin Abdul Wahab, pada saya ia tidak sesat. Ia ada kekurangan, ia ada kritikan dan saya telah mengkritik, tuan-tuan melihat kritikan saya, tapi dia tidak sesat. Kerana kalau nak sesatkannya, kita akan lihat rentetan daripada itu ke mana dia akan membawa kita. Baik, pertama sekali, apa yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah tentang sejarah ringkas Muhammad bin Abdul Wahab, dan yang kedua berkaitan dengan pelabelan yang diletakkan terhadap Wahabi. Yang ketiga, saya akan ulas sedikit yang disebutkan oleh Ustaz Engku tadi, pandangan ulama terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Yang keempat, pegangan Muhammad bin Abdul Wahab berselari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan tadi bersama dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Dan saya akan bahaskan beberapa isu dalam sesi yang pertama ini, di antaranya tentang Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Al-Asma' wa Sifat, isu bid'ah, isu mazhab yang dibangkitkan tadi di akhir pembentangan, kononnya serangan terhadap anti mazhab dan sebagainya, isu khawarij dan juga takfir. Baik, kalau kita lihat sejarah Muhammad bin Abdul Wahab, dia mula keluar daripada Dar'iyah, daripada kampungnya ke Madinah untuk belajar setelah umurnya lebih kurang sebelum 20 tahun beliau keluar. Kemudian beliau menuju ke Madinah. Beliau belajar dengan Hayat Sindi, gurunya, dan Muhammad bin Abdul Wahab dikenali dalam silsilah sanad mazhab Hambali memegang sanad yang antara sanad yang paling pendek dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sanad yang paling ali disebutkan. Dan kalau beliau belajar ke Basrah, beliau pergi ke Ahsa dan beberapa perjalanan lain Muhammad bin Abdul Wahab, sehinggalah beliau sampai ke Dir'iyah dan bergabung dengan Muhammad bin Saud pada 1158 di Dir'iyah. Kemudian berlaku beberapa siri peperangan, 100 lebih peperangan. Ya. Dan dalam peperangan ini, kalau kita buat kiraan, yang meninggal dalam peperangan ini lebih kurang 4,000 ke 5,000 orang. Dan pada tahun 1185,
beliau menghantar muridnya pergi ke Mekah untuk berdialog dengan ulama Mekah. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1206 Hijrah tanpa membuka kota Mekah lagi. Belum sampai ke situ, belum ada pertembungan lagi. Yang ada nanti generasi kedua selepas Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, macam kita sebutkan tadi, kenapa susah nak define Wahabi? Kerana ini yang berlaku. Dalam keadaan masyarakat kita, siapa sahaja orang awam yang mengajak kepada keterbukaan dalam mazhab. Anda boleh dengar kenyataan Datuk Mufti dan sebagainya, keterbukaan dalam mazhab. Tidak terikat dengan mazhab. Akhirnya apa? Dilabel Wahabi, dilabel anti mazhab. Buktinya baru tadi ada dalam slide. Sebab itu, kita tak boleh define. Sesiapa yang mengajak untuk meninggalkan bid'ah, sedangkan meninggalkan bid'ah ini adalah pegangan semua mazhab. Tidak ada mazhab ahli sunnah wal jamaah, melainkan mereka akan mengatakan beberapa perbuatan fiqh adalah bid'ah. Semua mazhab. Mereka datang, mereka kata pecah belahkan mazhab, masyarakat. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun, perkataan bid'ah digunakan dalam masalah khilafiyah di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Tidak ada orang yang menentang khurafat. Tidak ada orang yang menentang khurafat, melainkan orang ini akan dikatakan tak percaya kepada karamah, lalu diletakkan label Wahabi. Contoh paling jelas, ada ustaz yang memang merepek. Bila dia cerita tentang tinggi bangunan Firaun, merepek tak masuk akal, dan dia pun merepek. Sebelum pengakuan dia, kita ke hadapan. Ramai orang ke hadapan mengatakan ni tak masuk akal, takkanlah tinggi itu bangunan Firaun. Apa mereka kata? Mungkin karamah boleh pakai. Kamu Wahabi, tolak dia. Akhirnya bila ustaz tu sendiri mengaku yang dia salah kaji, salah maklumat, diam. Demikian juga, boleh tengok saya tulis tadi, saya tulis dalam Facebook yang Ustaz Engku quote, masalah dengan gerakan Wahabi ni, bukan gerakan Wahabi, ekstremis Wahabi, mereka salah faham tentang taat kepada pemerintah. Mereka sebahagian mereka membawa ideologi mesti taat dan mesti ikut, sampai undi pun kena undi parti pemerintah ketika itu. Apa jadi? Dikatakan mereka ni lawan pemerintah, Khawarij keluar lawan. Jadi istilah Wahabi itu guna kepada siapa? Bahkan list yang Ustaz Engku share ada berpuluh-puluh orang di situ, saya pasti dia pun tak pasti dia Wahabi ataupun tidak, copy paste. Jadi akhirnya kalau ini berlaku, siapa tu Wahabi? Dan semua perkataan yang diucapkan oleh Kiai Hidayat sebentar tadi tentang ayat sifat, majoriti orang yang kata dia Wahabi, dia tak tahu pun perbahasan tu. Dia tak tahu pun tentang jihad, tentang had, tentang jisim, tentang jawahir, tentang a'rad, orang tak tahu pun. Wahabi juga. Jadi sebab itu istilah Wahabi ini adalah istilah yang digunakan untuk memomokkan orang di banyak tempat. Tadi ada pembentangan kata Bembas kata istilah tu mulia. Bukan, tengok betul-betul perkataan Bembas. Bembas sebut terdahulu, ya, perkataan itu baik menggambarkan mereka, tapi jangan lupa Bembas juga menyebut. Katanya, saya tak mau sebut dengan Arab, inilah apabila golongan pelampau dan perosak melihat mereka dan berkata inilah Wahabi, supaya mereka akan menjauhkan manusia daripada seruan dakwahnya, dan supaya orang ramai menyangka seruan ini adalah seruan yang batil dan yang bercanggah dengan syarak. Ini adalah dakwaan yang salah, buruk dan tercela. Masalahnya bukan pasal Wahabi, masalahnya kita yang tak ada kena-mengena dengan Wahabi, kita bukan Wahabi pun dimomokkan dan dikatakan. Berapa kali Kiai Hidayat terlepas cakap orang tu Wahabi, orang ni Wahabi dan Ustaz Salman, sehingga ke tahap itu. Sedangkan ini masalah utama yang kita hadapi, label yang diletakkan pada orang tak kena pada tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua,